Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wan Nur Atirah binti Wan Azmi, nombor matrik A177558. Saya merupakan pelajar di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Ermi Azati Rozali. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Isu Kemunduran Umat Islam dalam Khutbah Syamiah karya Badi'uz Zaman Said Nursi. Kandungan isu perbincangan adalah merangkumi pendahuluan, metod kajian, objektif kajian dan juga dapatan kajian. Khutbah Syamiah merupakan satu khutbah yang disampaikan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi kepada umat Islam pada tahun 1911 di Masjid Umawi yang terletak di kota Damsyik. Khutbah Syamiah ini disampaikan dengan tujuan untuk menyedarkan umat Islam yang sedang terlena dan membangkitkan kembali semangat mereka dalam menegakkan agama Islam serta menentang penjajahan. Khutbah ini mengandungi isu kemunduran umat Islam pada zaman tersebut berikutan berdasarkan pemerhatian dan sudut pandangan Said Nursi terhadap masalah politik dan sosial serta ketamadunan umat Islam pada waktu itu. Said Nursi berpandangan bahawa terdapat beberapa faktor yang menjadi punca utama kemunduran umat Islam pada waktu itu dan faktor tersebut dilihat telah menghakis iman jati diri umat Islam serta menjauhkan hubungan manusia dengan pencipta. Seterusnya, metod kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu analisis kandungan teks, kajian kepustakaan, pengumpulan data dan juga analisis data. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti latar belakang Said Nursi. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis isi kandungan khutbah Syamiah. Dan yang ketiga adalah untuk menghuraikan faktor kemunduran peradaban umat Islam berpandukan khutbah Syamiah. Dapatan kajian yang dibincangkan adalah merangkumi 3 perkara, iaitu pertama, latar belakang Said Nursi, yang kedua adalah khutbah Syamiah dan yang ketiga, faktor kemunduran umat Islam dalam khutbah Syamiah. Seterusnya, latar belakang Said Nursi. Nama sebenar Said Nursi adalah Said bin Mirza. Beliau dilahirkan pada tahun 1877 bersamaan dengan 1294 Hijrah. Beliau dilahirkan di sebuah perkampungan Hizan yang terletak di wilayah Bitlis. Nama ibu Said Nursi adalah Nuriah dan bapanya adalah Mirza. Said Nursi merupakan anak yang keempat daripada 7 orang adik-beradik, iaitu Duriah, Khanim, Said Nursi, Muhammad dan juga Abdul Al-Majid Marjan. Said Nursi mendapat pendidikan awal dari ahli keluarga. Beliau kemudiannya menuntut ilmu di pusat-pusat pendidikan yang terdapat di seluruh tenggara Turki dan berjaya mengkhatamkan sejumlah besar kitab pada umur yang masih muda. Antara guru-guru beliau adalah Syekh Muhammad Amin Afandi, Syekh Sayyid Nur Muhammad, Syekh Muhammad Al-Jalali dan juga Syekh Al-Kafrawi. Gelaran Badi'uz Zaman yang diberikan kepada beliau adalah bermaksud keunggulan zaman. Gelaran ini diberikan atas kebijaksanaan dan kehebatan beliau dalam menghafal kitab-kitab dan perkara ini telah diakui oleh gurunya sehingga gurunya memberikan gelaran tersebut kepada beliau. Said Nursi bangun menjadi tokoh dunia Islam ketika menjelangnya era keruntuhan pemerintahan Khalifah Utsmaniyah sehinggalah zaman peralihan Turki menjadi sebuah negara republik. Dikatakan hampir 30 tahun Said Nursi menjalani kehidupan yang sukar di tempat pengasingan dan penjara atas asbab menentang pemerintahan sekularisme Parti Rakyat Republik yang ditubuhkan oleh Mustafa Kemal. Said Nursi juga telah dibuang daerah sebanyak 3 kali ke kawasan yang terpencil dan 3 kali penahanan antara tahun 1927 sehingga 1950 Masihi. Namun begitu, sepanjang kehidupan beliau berada di dalam penahanan dan pemerhatian tentera, beliau tidak pernah tergugat dengan ugutan dan kekerasan ke atas beliau. Bahkan dari sinilah lahirnya sebuah karya agung yang menjadi api pembakar semangat dan panduan umat Islam sehingga ke hari ini. Seperti yang disebutkan sebelum ini, khutbah Syamiah merupakan satu khutbah yang disampaikan oleh Said Nursi pada tahun 1911 di kota Damsyik. Khutbah ini disampaikan ketika Turki Utsmaniyah sedang mengalami era pergolakan pentadbiran di dalam aspek politik, sosial dan agama.
Waktu ini telah muncul ideologi ciptaan Barat yang secara perlahan-lahan telah meracuni minda dan pemikiran masyarakat, termasuklah umat Islam di Turki. Fahaman sekularisme, etisme dan materialisme serta doktrin-doktrin yang menyesatkan mula tersebar dan diterima baik dalam kalangan masyarakat, sehinggakan masyarakat pada waktu tersebut hidup dalam keadaan yang jauh dari pegangan agama. Bah ini dihadiri lebih daripada 10,000 orang pendengar yang terdiri daripada masyarakat biasa, para ulama, para pembesar dan juga ahli sarjana Islam. Selepas berlakunya Perang Dunia Pertama, Said Nursi mula hilang daripada mata masyarakat kerana beliau telah ditangkap dan diletakkan di tempat pengasingan dan penjara. Sepanjang menghadapi situasi tersebut, beliau tidak mempunyai masa untuk membaca dan mengulang kaji khutbah Syamiah, sehinggalah beliau membaca salingan nan tersebut pada tahun 1951 yang dikirimkan oleh salah seorang sahabatnya. Bermula dari saat itu, beliau kembali menelaah khutbah tersebut dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Turki. Khutbah Syamiah melalui fasa penambahbaikan dan catatan nota sampingan serta dimasukkan ke dalam beberapa bahagian di dalam Risalah An-Nur. Baiklah, kita pergi kepada perbincangan yang terakhir, iaitu faktor kemunduran umat Islam dalam khutbah Syamiah. Merujuk kepada isi kandungan khutbah Syamiah, Said Nursi menyenaraikan 6 perkara yang menjadi punca kemunduran umat Islam pada waktu itu. Perkara pertama adalah sikap putus asa. Sikap ini merujuk kepada keadaan umat Islam pada waktu itu yang hidup di ambang pergolakan pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Daulah Uthmaniyah mulai lemah dan mengalami kejatuhan akibat daripada tekanan kemodenan dan pengaruh kuasa Barat, sama ada dalam aspek material dan pemikiran. Barat bukan sahaja menjajah negara Islam, bahkan turut menyemai ideologi serta fahaman yang bercanggah dengan Islam seperti sekularisme, materialisme dan ateisme. Kedatangan Barat telah mengganggu dan memecah belah kehidupan sosial masyarakat. Kebanyakan kawasan di bawah pemerintahan Daulah Uthmaniyah telah diduduki dan dibahagikan antara mereka. Ideologi dan unsur kemodenan telah mencabar cara berfikir tradisional umat Islam, dan perkara ini telah membawa kepada peningkatan kesedaran dalam masyarakat daripada pelbagai bangsa yang melihat dan memikirkan nasib mereka yang mula dibahagikan dan diasingkan mengikut acuan kuasa Barat. Masyarakat mulai sedar akan situasi tersebut dan bangun menuntut kebebasan daripada pemerintah Daulah Uthmaniyah. Namun, permintaan dalam menuntut hak kebebasan bukanlah suatu perkara yang mudah, sehingga umat Islam diselubungi rasa putus asa dan mula merelakan serta meneruskan kehidupan di bawah pengaruh idealisme Barat. Di samping menghuraikan sifat putus asa, Said Nursi juga membawakan satu bentuk rawatan yang boleh menjadi penawar kepada perkara tersebut, iaitu pengharapan kepada Allah. Said Nursi memulakan khutbahnya dengan petikan dari Al-Quran, "Jangan berputus asa dengan rahmat Allah." Said Nursi mengatakan bahawa kehidupan tanpa agama tidak ada gunanya dan tidak mempunyai tujuan hidup yang sebenar. Islam adalah agama yang mampu menjadi penawar kepada sikap putus asa, kerana dengan berpegang dengan agama Islam, manusia akan mengenal Allah. Manusia juga mula menyadari tujuan dan matlamat yang sebenar dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Seterusnya, perkara yang kedua, iaitu tidak ada kejujuran dalam kehidupan. Umat Islam mulai hilang sikap jujur, tidak kira dalam aspek pentadbiran politik maupun sosial. Ahli politik menggunakan agama dalam permainan politik untuk menarik perhatian masyarakat, sedangkan hawa nafsu dan sikap materialistik yang menjadi tunjang utama dalam setiap perkara. Syariat Islam dicampur adukkan dengan ideologi hegemoni Barat, walhal niat bahkan tidak menghalalkan cara. Pemerintah mendahulukan golongan yang munafik dan mengkritik ulama Islam yang cuba menegakkan kebenaran serta mengasingkan dan memenjarakan golongan tersebut. Said Nursi mengatakan kejujuran dan dusta merupakan sesuatu yang sangat jauh maknanya, seperti bezanya maksud kufur dan iman. Penawar yang diketengahkan oleh Said Nursi untuk merawat penyakit ini adalah kebenaran. Said Nursi mencari penawar untuk penyakit ini dengan berpandukan agama Islam dan keimanan kepada Allah. Baginya, kekafiran adalah kebatilan dan kedustaan, manakala kepercayaan adalah kebenaran dan kejujuran. Sekiranya umat Islam mahu pulih daripada penyakit dusta, maka mereka perlu menggantikan penyakit tersebut dengan mengamalkan kejujuran dan ketulusan dalam kehidupan, tidak kira dalam aspek politik maupun sosial. Perkara yang ketiga adalah wujudnya sikap permusuhan antara satu sama lain. Umat Islam saling bermusuhan dan membenci, sedangkan setiap umat Islam adalah saudara kepada umat Islam yang lain.
Umat Islam yang berlainan bangsa dan warna kulit dihubungkan dengan satu talian persaudaraan, iaitu agama Islam. Islam datang untuk menyatukan umat Islam, bukan untuk memecah belahkan. Penawar yang dibawa oleh Syed Nursi untuk penyakit ini adalah cinta. Menurut beliau, fitrah cinta adalah membawa kebahagiaan. Cinta menjadi faktor jaminan pendamaian antara manusia kerana umat Islam yang memahami erti cinta antara manusia akan berusaha menjauhi api permusuhan yang memutuskan talian persaudaraan. Permusuhan antara umat Islam tidak akan membawa manfaat langsung kepada mereka, bahkan membuatkan mereka semakin jauh daripada kemajuan peradaban manusia. Jika penyakit permusuhan ini tidak dirawat, maka penyakit ini akan menjadi sebab kepada penyakit yang keempat, iaitu tidak ada ikatan ukhuwah antara umat Islam. Ikatan ukhuwah antara umat Islam semakin renggang apabila berlakunya permusuhan dan terbitnya perasaan benci terhadap sama sendiri. Penawar bagi penyakit ini adalah perpaduan. Perpaduan antara umat Islam mampu menyambung kembali dan mengeratkan ikatan ukhuwah yang terputus. Manusia haruslah bersatu padu, mula mencintai dan mempercayai antara satu sama lain. Seterusnya, penyakit yang kelima adalah wujudnya kezaliman dan kekerasan dalam kalangan masyarakat dan pemerintah. Ketika era pergolakan Daulah Osmaniyah pada tahun 1908, satu pemberontakan telah meletus. Pemberontakan tersebut dipanggil Revolusi Turki Muda yang menuntut Sultan untuk mengisytiharkan semula perlembagaan. Syed Nursi menyokong usaha untuk mengembalikan semula perlembagaan dalam negara, namun Revolusi Turki Muda yang berlaku tidak boleh diterima olehnya. Beliau berpegang kukuh kepada prinsip kesederhanaan dan menolak sebarang kekerasan walau dalam hal yang menuntut keadilan. Gerakan revolusi tersebut juga telah jauh daripada jihad yang mengikut ajaran Islam. Dalam sudut lain, secara hakikatnya, pemerintah ketika ini juga turut berlaku zalim dan jauh dari tujuan asal yang berlandaskan corak pemerintahan Islam. Penawar bagi perkara ini adalah maruah. Syed Nursi menyatakan punca timbulnya konflik tersebut yang dipengaruhi dengan kemodenan adalah kebangkitan nasionalisme dan tuntutan pelbagai golongan dalam menentukan nasib masing-masing. Penyelesaian Al-Quran untuk membawa kesedaran dalam mufakat amat diperlukan untuk menamatkan konflik politik sosial secara damai. Seterusnya, perkara yang terakhir yang menjadi faktor kemunduran umat Islam adalah sifat pentingkan diri sendiri. Kesombongan manusia dan kecintaan terhadap diri sendiri secara berlebihan tanpa sedar telah membawa kepada sikap memusuhi saudara seagama, sehingga menganggap dirinya sahaja yang benar dan mengkritik umat Islam yang lain. Golongan yang mendahulukan kepentingan untuk diri mereka sendiri sedikit sebanyak telah hilang rasa kasih sayang dan empati kepada orang lain. Mereka lebih mencintai diri mereka dan meremehkan ikatan ukhuwah sesama manusia, serta mengabaikan pandangan atau keputusan pihak yang lain. Penawar yang dibawa oleh Syed Nursi untuk sifat pentingkan diri ini adalah musyawarah. Kunci kebahagiaan umat Islam dalam kehidupan sosial mereka adalah musyawarah. Musyawarah juga merupakan kunci penting umat Islam dalam membina kemajuan mengikut landasan yang benar. Beliau juga mengatakan asbab yang menjadikan umat Islam pada zaman tersebut mundur dalam peradaban adalah kerana tidak mengaplikasikan sistem musyawarah yang sebenar. Musyawarah juga merupakan jalan untuk mengeluarkan umat Islam daripada belenggu penjajahan dan membebaskan mereka daripada penindasan. Melalui musyawarah, tidak ada seorang Muslim yang boleh merendahkan Muslim yang lain. Sebaliknya, saling berbincang dan menerima pandangan antara satu sama lain dengan tujuan yang sama, iaitu untuk membawa umat Islam ke jalan kebenaran dan patuh syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kesimpulannya, khutbah Syamiah yang disampaikan oleh Syed Nursi merupakan satu khutbah yang telah memberikan kesan yang mendalam terhadap umat Islam di era pemerintahan Khalifah Osmaniyah di Turki. Syed Nursi telah menyeraikan perkara-perkara yang telah menyebabkan kemunduran peradaban umat Islam. Namun, pada masa yang sama, beliau juga membawa penyelesaian dan penawar terhadap perkara tersebut. Khutbah ini juga dilihat sangat relevan dan dekat dengan keadaan umat Islam pada hari ini yang kian jauh daripada agama Islam dan hampir tenggelam di bawah arus fahaman ideologi barat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.